Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Okay. Hari ini kita akan masuk topik baru, itu berkenaan dengan searching. Okay. Berkenaan dengan searching ataupun kita sebut sebagai carian. Okay. Actually searching ni you all dah belajar lah semasa you all dalam semester 1. Okay. Tapi searching yang simple. Okay. Okey, sekarang apa yang kita tengok adalah learning objective. Okay, apa yang you akan belajar dalam topik ini, iaitu pertama adalah kita nak to search an array by using a sequential search. Okay, so benda ni saya rasa you all dah belajar dah. Okay, dalam SEM 1. Kemudian sequential search pun saya dah buat demo berkenaan dengan sistem sistem yang saya bangunkan, sistem CGPA, sistem permakahan. Kalau tak saya dah letak dulu link. Okay. Kemudian to search an array by using binary tree, ini adalah benda yang baru bagi you all lah. Okay, bagaimana kita nak search ataupun carian dengan menggunakan binary tree. Kemudian to search change of linked node sequentially. Ini yang first dengan second ni kita menggunakan array, dan yang the third one ni kita gunakan linked. Okay, kita gunakan linked node. Okay, kemudian to determine the efficiency of a search, so kita nak tentukan searching mana yang lebih efisien. Okay, dalam beberapa keadaan. Okay, depend on certain situation. Okay. Okay, okay, ini contoh searching scenario yang berlaku. Okay, contoh di sini you nak searching, contoh di sini apa ni? You nak searching, you nak tengok maklumat nama, you nak tengok markah. Okay, bagi sesuatu subjek, okay, you tengok sini. Kemudian you nak searching untuk, you want to search for certain shirts and so on. Okay, ini adalah searching for everyday daily routines. Okay, kemudian apa ni? Searching and unsorted array. Sorted means yang belum disusun. Okay, sort bermaksud kita nak susun data secara turutan menaik ataupun secara turutan menurun, ataupun kita sebut dalam ascending order untuk turutan menaik. Descending order adalah turutan menurun. Okay, from the largest to smallest number. Okay, from the smallest number to largest number. Itu ada berkenaan dengan ascending dan descending order. A sequential search of the list compares the desired item. Desired item bermaksud item yang kita nak cari. Okay, desired item adalah item yang kita nak cari ataupun kita sebut sebagai target. Okay, with the first entry in the list. Okay, and then the second entry in the list, and so on until it either locates the desired entry or looks all the entries without success. Okay, apa maksudnya? Dengan menggunakan searching, okay, searching iaitu kita menggunakan sequential search dalam unsorted array yang tidak disusun, sama ada dalam turutan menaik ataupun turutan menurun. Okay, you all kena start dengan membuat comparison ataupun perbandingan pada first entry. Okay, first entry ataupun data yang pertama. Okay, contoh dalam array. Okay, kemudian kalau tidak sama, tak dijumpai, so you akan check pada second entry ataupun second element. Okay, nanti kita akan tengok benda ni. Okay, searching can be implemented either iteratively or recursively. Iteratively bermaksud you menggunakan for loops ataupun while loop. Okay, while loop ataupun for loop. Recursively ni bermaksud kita akan bina method di mana dalam method tersebut akan memanggil metodnya sendiri. Okay, itu adalah recursive. Okay, you all pun dah belajar dah benda ni. Okay, kemudian kita tengok. Ya, saya bagi bawah sikit. Okay. Okay,
Searching, okay, still lagi berada dalam searching dalam unsorted array. Okay, a method that uses a loop to search an array. Ni contoh adalah method yang kita nak membuat searching, kita nak membuat carian. Okay, contains ni bermaksud apa maksud method contains ni? Method contains ni akan membuat comparison. Kalau item yang nak dicari tu wujud di dalam array, so dalam konteks ni kita menggunakan array. Kita menggunakan array sebab ada bracket. So contoh sini, di sini method ni iaitu method contains, dia akan return true ataupun false sebab dia akan return type adalah boolean. Okay, return type adalah boolean. So dia akan return true ataupun false. Kalau item yang nak dicari tu dijumpai, bermaksud dia akan return true. Kalau tak, dia akan return false. Okay, by default dia akan return dia set sebagai false untuk variable found. Okay. Sekarang ni bila you all tengok di sini, contoh sini dia gunakan objek. Terpulanglah. Okay, kalau you gunakan string, okay, so apa beza dah apabila you all gunakan string dan juga integer. So ini secara umum. Okay, secara umum that's why digunakan equals. Okay, contoh di sini boolean found equal to false. Okay, by default dia akan set nilai awal bagi found sebagai false. Okay, so for index equal to 0, sebab kenapa 0? Sebab array, okay, nilai index di dalam array akan bermula dari kosong. So dia akan start daripada kosong. Index equal to 0 and then not. Okay, ini bermaksud not. Okay, yang exclamation marks. Okay, tanda seruan. Okay, dia adalah not. Okay, so ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai tidak. Okay, so not found. Okay, dalam kes ini not found. Not found, apakah nilai bagi for? Apakah nilai bagi found? Found by default dia adalah false. Maksud not false, not false menjadi apa? Not false menjadi true. Okay, not false menjadi true. Okay, so itu kaedah kita nak membaca. Not false ataupun not false akan menjadi true. Okay, true and index less than length. Length ni adalah length kepada size bagi sesuatu array. Okay, so kalau this condition is true, okay, so barulah dia akan buat comparison di sini. If an entry adalah kita sebut sebagai an entry adalah data yang kita nak cari. Okay, an entry adalah data yang kita nak cari ataupun kita sebut sebagai desired item. An entry adalah desired item ataupun target. Okay, itu maksudnya. Okay, if an entry dot equals entry index, okay, so kalau sama ataupun dijumpai, so dia akan set true kepada false. Kalau tak dijumpai, so nilai index akan increase. Okay, daripada kosong kepada 1. Sebab untuk sequential search ataupun carian jujukan, so kita akan bermula daripada index, kita akan bermula dari index kosong. Okay, kita akan bermula dari index kosong. Okay. So dia akan terus ulang-ulang sehinggalah data yang dijumpai. Contoh ini saya ada buat penambahan sedikit. Okay, katakan ini kita telah membuat, kita menggunakan konsep array of object. Okay, kita menggunakan konsep array of object. Student, okay, studs equal to new students 20. Okay, kita create 20 object. Contoh 20. Okay, di sini tengok sini saya menggunakan name. Saya nak buat comparison, saya nak membuat carian bagi name. Okay, name ni adalah target. Okay, target ataupun desired item yang saya nak cari. Okay, yang ni sama yang ni lah, yang triple dot ni sama yang ini, saya tak boleh balik. For loop ni sama yang ini. Okay, kemudian contoh saya nak tunjukkan bagaimana you all nak gunakan comparison.
Kalau string you all kena gunakan equals. Okay, equal name dot equals studs. Kenapa saya gunakan stud? Sebab saya ambil data daripada sini studs index dot get name. Kalau index itu adalah kosong, stud kosong dot get name. Okay, kalau name ni sama dengan nama yang berada pada first record iaitu pada indeks kosong, so dia akan return true. Kalau tak, dia akan membuat carian pada indeks yang seterusnya. Okey, nanti saya akan tunjuk dia punya proses yang berlaku. Kalau matrix, kalau integer yang kita nak cari, kita gunakan equal apa ni? Ini bukan equal operator. Ini adalah equal operator, bukan assignment operator, equal operator untuk membuat comparison. Itu je yang saya tunjuk. Okey, kalau equals untuk string, kalau equals ni untuk number. Okey, untuk number. Okey, okay, so you all see, you all dah pernah buat dah benda ni. Kita panggil getter method. Okey, sekarang ni kita tengok contoh ya. Okay, a search for 8. A search for 8. 8 ni adalah kalau ikut kita nak cari nilai 8 dalam di dalam apa ni? Di dalam array ni. 8. 8 bermaksud 8 ni adalah desired item. Desired item adalah 8 ataupun target adalah 8. Benda yang sama. Okey. So kita nak cari 8. So seperti yang disebutkan di dalam apa ni slide ini. Okey. Slide ini apa yang kita nak buat adalah kita akan buat comparison dengan first entry ataupun pada indeks kosong, kemudian pada kalau tak dijumpai pada indeks 1, kemudian dan data yang disimpan pada indeks 2, 3 seterusnya sampai akhir kalau tak dijumpai. Okey, contoh sekarang kita nak cari nombor 8. Okey, kita punya target ataupun desired item adalah 8. So, kita akan buat comparison pada first entry ataupun pada item yang pertama di dalam array. Adakah 8 sama dengan 9? Tidak sama. Kalau tidak sama, okey, so dia akan pergi ke akan pergi ke lokasi yang seterusnya pada indeks yang seterusnya. Ini indeks kosong, ini indeks 1, ini indeks 2, 3 dan 4. Okey. So bila dia check 8 tidak sama dengan data yang disimpan pada indeks kosong, so dia akan indeks akan increase daripada kosong menjadi 1. So you all boleh tengok di sini lah. Kalau tidak sama, kalau false, so dia akan increase index daripada kosong menjadi 1. Dia sama juga 1. Kemudian dia akan membuat comparison lagi. Kalau tidak sama, so dia akan index ni akan increase sehinggalah data itu dijumpai ataupun tak dijumpai langsung. Okey. Tak dijumpai langsung bermaksud data tersebut tidak wujud di dalam array. Okey. Ini contohlah. Okey, contoh. Okey, tadi kita buat tadi 8 di compare dengan item yang pertama itu 9 tak dijumpai tidak sama, so dia akan indeks dari kosong akan increase menjadi 1. Indeks 1, so dia akan tengok adakah 8 sama dengan data yang disimpan pada indeks 1 iaitu 5. Okey, tidak, tak sama. So tak sama, indeks akan increase daripada indeks 1 menjadi 2. So bila dia check adakah 8 iaitu 8 iaitu desired item sama dengan data yang disimpan pada indeks 2. 8 sama dengan 8? Ya, betul. So dia akan return. So dalam case ni dia hanya return dalam method ni dia Allah. Ya. Okay, dalam method ni hanya return true ataupun false untuk nak menentu sama ada wujud ataupun tidak data yang you nak cari. Okay, so you all boleh modify benda ni. Kalau jumpa, you all return nilai yang dicari. Okay.
Itu contoh. Okay. Kemudian ini satu kes untuk data yang dicari itu wujud ataupun terdapat di dalam array. Okay. Kes yang kedua adalah berkenaan dengan berkenaan dengan target data ataupun desired item, iaitu 6 yang kita nak cari di dalam di dalam di dalam array ni. Okey, di dalam array. So dalam kes ni memanglah, okey, sebelum tu saya nak patah balik, saya nak kembali semula di sini. Okey, kembali semula sini. Bila data yang dicari itu jumpai, iaitu 8, okey, dibuat perbandingan ataupun membuat comparison dengan data yang disimpan pada indeks 2 itu 8 dah sama dengan 8, benar. So dia akan return true ataupun dia akan return true. Dalam kes ni dia akan return true. So bila return true, yang selebihnya dia tak akan buat. Okay, dia tak akan buat comparison lagi pada indeks yang 0, 1, 2, 3. Okay, dia tak akan buat comparison pada indeks yang 3 dan indeks 4. Okay, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Okay, indeks 3 dan indeks 4 tidak lagi dilakukan perbandingan ataupun comparison sebab data telah dijumpai. Okey. Kemudian, itu yang saya terangkan. Kalau jumpa, dia akan terus keluar. Dia takkan buat dah comparison dengan yang lain-lain, yang selebihnya. Okey, tetapi dalam kes yang senario yang kedua, kita nak cari data, tetapi data tersebut tidak wujud di dalam, tidak wujud ataupun tidak exist di dalam array. Di dalam array. Dalam kes inilah. So bila kita tengok di sini, 6 ni memang tak wujudlah dalam array ni. Kalau tak wujud, so dia still akan test satu-satu. Dia akan test daripada item yang terdapat kalau kita tengok sini, dia start dengan indeks 0, kemudian berakhir dengan 1, 2, 3, 4, 5. Daripada indeks 0 sehingga indeks 4. So secara umumnya, apabila kita nak mencari data yang tak wujud di dalam array, so dia akan buat comparison bagi indeks yang pertama pada indeks 0 sehingga indeks yang paling last sekali, iaitu dari indeks 0 sehingga indeks 4. Contoh di sini dia akan buat comparison. So dalam kes ni, n entry ni adalah merujuk kepada dalam kes ni n entry ni merujuk kepada 8 ataupun merujuk kepada 6. Mana-manalah. Tengok senario yang kita nak selesaikan. So contoh di sini n entry ataupun desired item ataupun target adalah 6. So dia akan check dengan data yang disimpan pada indeks 0. Adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada indeks 0 iaitu 9? Tidak. So indeks dari 0 dia akan increase menjadi 1. So dia akan check data pula, dia akan check data yang disimpan pada indeks 1. So dia akan check adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada indeks 1? Tidak. Itu indeks 1 adalah data yang disimpan pada indeks 1 adalah 5. 6 sama dengan 5? Tidak. So indeks kalau tidak sama daripada indeks daripada indeks 1 akan meningkat 1 menjadi indeks 2. Menjadi indeks 2. So dia akan check lagi. Adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada indeks 2 iaitu 8? 6 sama dengan 8? Tidak. So tidak. So dia akan increase indeks daripada 2 menjadi 3. So dia akan check adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada indeks 3 iaitu 4. 6 sama dengan 4? Tidak. So indeks 3 pun bila tidak sama, so dia akan increase lagi. Dia akan increase daripada indeks 3 menjadi 4. So dia akan check adakah 6 sama dengan data yang disimpan pada indeks 4 iaitu 7. 6 sama dengan 7? Tidak. So habis.
Bila tidak jumpai, so dia akan return false. Okay, data tak dijumpai. Okay, so itu maksudnya. Okay, this. Bermaksud apa yang masukkan dengan sini, kalau item dijumpai, so dia akan dia akan terus keluar. Okay. Kenapa dia akan terus keluar? Okay. Kita cuba trace this program. Okay. Kita berhenti sekejap untuk 5 second. Okay. Kita sambung semula. Okay. So bagaimana you all nak tahu sama ada dia akan terus keluar? Okay. Contoh dalam kes ni, kita cuba satu persatu. Sekarang ni kita tengok di sini. Okay, nak tengok. Sekarang ni saya tunjuk bagaimana proses berlaku untuk sequential search dalam unsorted array. Unsorted array ni bermaksud ni lah, data yang tak disusun. Data tak disusun sama ada dalam susunan menaik ataupun susunan menurun. Okay, ascending order or descending order. Okay, dalam kes ni, bila kita tengok di mana? Ya, saya ingat saya nak copy. Ya, saya nak copy sedikit. Saya boleh nampak tak? Okey lah. Saya cuba copy. Oh, besar tak boleh. Okey, tak apalah. Saya akan ke depan dan ke belakang. Okey, contoh di sini. Ini yang pentingnya kita sebut sebagai flag ataupun bendera yang menentukan sama ada kita akan membuat looping ataupun tidak. Membuat looping ataupun tidak. Contoh sini, n entry dalam kes ini adalah 8 seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Okey, so sekarang ni bila kes di sini boolean, by default found adalah false. By default dia akan set found sebagai false terlebih dahulu. Kemudian index equal to 0, not found means dalam kes ni found adalah false. Not found means not false. Not false adalah not false, not false. Seruan ni adalah not. Seruan ni adalah tanda not. Not, not. Not false ataupun tidak. Oh. Okay. Tidak false. Not false bermaksud true. Not false bermaksud true. True and index adalah kosong. Kosong kurang dari length. Dalam kes ni length adalah berapa? Length 1, 2, 3, 4, 5. 5. So index kosong. Kosong kurang daripada 5. True. Bila ini true, so dia akan jadi, dia akan buat. If n entry tadi adalah 8. If n entry 8 equal to dot equal, sekarang ni kita nak cari apa ni number. So kalau nak cari number, kita gunakan equal lah. Kita gunakan equal operator ataupun equal ni tak apalah. You all bayangkan equal ni adalah sama dengan inilah sebab kita nak cari number. Sekarang ni bila kita tengok tadi, ini adalah kosong. Not found sekarang adalah false. Not found menjadi true. And index itu kosong kurang daripada length. Length dalam kes ni adalah 5. Ada 5 data. Okay. So kosong kurang 5. True and kosong kurang 5. Kosong kurang 5. True. True and true. So dia akan jadi true. So apa yang terjadi? So dia akan buat if n entry dot equal. N entry tadi adalah 8. 8 dot equal entry what? Entry index adalah kosong. Entry kosong. Adakah 8 equal to entry kosong? 8 equal to entry kosong? 8 equal 9? Tidak. Okay. Dia adalah false. Dia bukan true. False. False tu dia akan
indeks plus plus. Daripada indeks kosong menjadi indeks 1. So dia akan kembali sini. Found still lagi false sebab dia tak berubah. Not found itu not false, that is true. And index sekarang ni menjadi 1, 1 kurang dari 5 benar, true and true. So dia akan buat an entry into 8 equal entry index entry 1. 8 equal entry 1. 8 equal entry 1. 8 sama dengan 5? Tidak. 8 tidak sama dengan 5. So apa terjadi? So dia akan index dia akan plus plus daripada indeks 1 menjadi indeks 2. So dia akan kembali di sini semula. Not found, false. Found still lagi false. Not found maksud not false, that is true. True and index that is 2. 2 kurang dari 5, that is true. So true and true. So apa yang terjadi? True and true, so dia akan buat inilah. True and true, so dia akan jadi true. So an entry to 8 equal index 2. Data yang simpan pada indeks 2 iaitu, kalau kita tengok di sini, 8 sama dengan 8. So 8 sama dengan 8, so that is true. Okay, 8 sama dengan 8, so that is true. Bila true, so found ni akan diset sebagai true. Found ni diset sebagai true sebab data telah dijumpai. Bila dia increase daripada indeks 2 menjadi indeks 3, okay, indeks 2 menjadi indeks 3, equals ni dia indeks ni akan meningkat sama ada true ataupun false untuk this condition. So bermaksud dari indeks 2 menjadi indeks 3. So indeks 3 bila dia kembali sini not found. Sekarang ni found adalah true, bukan lagi false sebab di sini tadi kita buat dia punya comparison adalah true. Not true menjadi not true. Sekarang ni found adalah true. Not true adalah false. Kalau false, so dia akan terus keluar daripada loop. So dia akan terus keluar daripada loop. That's why dia akan terus keluar. Dia tak akan buat dalam 4 dan dia tak akan membuat comparison 4 dan 7. Okay. Itu yang saya nak maksudkan. Bagaimana ia keluar terus daripada loop apabila data dijumpai. Okay, data dijumpai. Okay. Ini yang akan memain peranan. Sama ada you all akan terus keluar daripada loop ataupun tidak. Okay. Okay. Berbanding di sini, kalau kes apa ni? Kes yang kedua ni, apa yang menyebabkan dia terus keluar daripada loop? Okay. Dalam kes yang pertama ni, yang menyebabkan dia terus keluar daripada loop adalah nilai bagi found. Bila data dijumpai, so nilai found akan menjadi true. So bila you all buat comparison balik, not found, there is not true, so dia akan jadi false. Kalau false, dia akan terus keluar daripada for loop. So index plus plus dia akan buat. Okay. So itu yang kes yang pertama. Kalau kes yang kedua, untuk apa ni? Data yang kita nak cari ni, data yang kita nak cari tak dijumpai dalam array. So dalam kes ini, dia terpaksa membuat comparison untuk semua. Sebab contoh bila kita membuat comparison, okay, found still lagi false sebab data tak dijumpai. False, okay. Found still lagi false sebab data yang nak dicari tak dijumpai. So bermaksud yang akan menentukan, yang dalam kes ni yang akan menentukan akan terus keluar daripada loop adalah nilai bagi indeks. Okay, nilai bagi indeks. Contoh di sini contoh bila saya buat di sini 6 sama dengan 9 tidak. Okay. 6 sama dengan 9 tidak, so dia akan increase nilai bagi indeks. Okay, nilai bagi indeks. So daripada 0 menjadi 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Katakan saya ambil yang last kali. Indeks ni adalah 4. Indeks ni adalah 4. Okay, bila indeks ni adalah 4,
Bila saya buat indeks adalah 4 di mana? Bila indeks adalah 4, contoh bila ada increase indeks menjadi 4 not found, dia still lagi false sebab data tak jumpai. Not found, not false, not false bermaksud not true, not found menjadi true, true and index iaitu 4 kurang daripada link iaitu 5. Link adalah 5 data, 4 kurang dari 5, 4 kurang dari 5 that is true, true and true, so dia akan menjadi true. So dia akan check if n entry 6. So kita ada nak cari 6 equal to entry index entry 4. 6 adakah sama dengan indeks 4, data yang disimpan pada indeks 4. Kalau kita tulis ni 6 adakah sama dengan data yang disimpan pada indeks 4 iaitu 7? Tidak, tak dijumpai. So indeks 4, okey, data yang disimpan pada indeks 4 adalah 7. 6 tak sama dengan 7. So bermaksud ni adalah false, so indeks akan menjadi daripada 4 menjadi 5. Menjadi 5. Found still lagi false lah. Indeks dari 4 menjadi 5. So bila dia check di sini not found ataupun not false, so dia akan jadi true and index iaitu 5 kurang daripada 5. So 5 kurang daripada 5, so dia akan jadi false. Okay, true and false, so dia akan jadi false sebab ada n duduk, kalau n ni duduk kena jadi true. Sekarang ni indeks ada 5 kurang daripada 5, so dia akan jadi false. So dia akan terus keluar. Okay, so dia akan return nilai yang disimpan pada form iaitu false bagi kes yang kedua. Okey, itu yang saya terangkan berkenaan dengan searching dalam unsorted array. Okey. Kemudian kita berhenti setakat ni dulu. Saya nak saya akan buat kejap